Kenapa tak nampak ke apa aku? Ustaz boleh mula terus Kak Syida FB live kejap ya. Okey. Kak Iza buka majlis terus Ana? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi Rabbi tamin bil khair, Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Ini kita sambung kritik hadis kan Ustaz? Betul. Kritik hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saya ringkaskan saja mukadimah. Kita dah ambil masa banyak sikit atas isu teknikal. Pusing-pusing ada boleh pulaan. Kalau dari jauh nampak boleh lari lagi. Dah corner-corner dia ada, memang tak boleh buat apa. Alhamdulillah hari ini kita masuk kepada bahagian yang paling kritikal dan satu bidang khusus bagi mereka yang belajar dalam bidang hadis, dan ia sangat kurang digemari dan tak ramai orang masuk dalam bidang itu ya, iaitu bidang an-naqdul hadis. Dalam bahasa Arab dia dipanggil bidang kritikan hadis. Kebetulan pula saya baru lepas satu buku yang berasaskan tesis PhD aliran kritik hadis masa ni, yang merupakan asalnya daripada tesis PhD Dr. Umar Muhammad Noor. Saya ambil masa yang agak lama baca sebab seronoklah menghayati ya. Ketebalannya dalam 300 muka surat lebih kurang begitu, dengan tulisan yang sangat halus. Tesis PhD dan semuanya adalah perkataan semua ya. Tapi saya seronoklah saya melalui pembacaan yang begitu perlahan tapi seronok dengan perbincangan dalam buku ini. Kebetulan Dr. Umar juga adalah pengarang kepada buku yang kita sedang guna ni lah. Itu tesis PhD dia. Baik, jadi banyak maklumat semasa yang ada dalam buku tu sebenarnya dia telah ringkaskan dalam buku ataupun mukadimah kita ini. Baik, tanpa buang masa saya masuk pembacaan, sama-sama kita hayati, dan jika ada nilai tambah nanti boleh kita tengok. Kita akan jumpa sangat banyak nama ulama-ulama hadis. Kita akan jumpa beberapa isu teknikal yang mungkin kita tak biasa jumpa sebelum ni ataupun nampak macam payah faham. Tapi tak ada masalah, dengar aja dulu. Nanti bila pergi kepada hadis-hadis yang akan kita bincang ataupun topik-topik nanti, kita akan nampak oh inilah dulu yang di mukaddimah dulu dijelaskan oleh pengarangnya, muallif ataupun musannif ya. Sebab itulah penting untuk kita baca mana-mana buku, paling tidak ya, kita kena baca dia punya mukaddimah. Sebab pada mukaddimah itulah pengarang akan menceritakan dia punya kaedah kenapa dia tulis buku tu dah seumpamanya ya. Kita takut bila kita terus pergi pada konten, tiba-tiba kita pun buat ulasan, kenapa buku ni banyak hadis palsu ni? Rupa-rupanya memang pengarang kitab dari awal sebut, saya tulis kitab ni untuk himpunkan semua hadis palsu. Jadi memanglah banyak hadis palsu. Sebab ada je orang dia rujuk kitab, dia kata hadis ni ada dalam kitab. So tu dia pun nyatakan rujukan kitab sekian-sekian. Maka berdasarkan kitab itu kita dapat tahu kitab itu memang kitab yang himpunkan hadis-hadis palsu. La ilaha illallah. Dan orang ini adalah pensyarah universiti dalam bidang pengajian Islam. Jadi jangan khawatirlah kalau kata kita pun tak berapa nak faham pun semua, bukan perkara yang pelik. Sebab ramai juga orang dalam pengajian Islam yang tak minat dalam bidang ataupun dalam konteks ilmu hadis ini pun akan terlibat dengan perkara yang sama. Wallahu a'lam. Baik. Cuba kita tengok muka surat XV111. Berapa tu? 18 Roman ya.
X tu 10, B tu 5, 1113 tu 8 lah. Saya seorang je pandai baca benda ni. S 18 Roman ya. Baik, topik utama buku ini berkaitan dengan sebuah cabang ilmu hadis yang dikenali sebagai ilmu kritik hadis, naqdul hadis. Nun qaf dal, naqada, naqdul hadis. Secara bahasa, kritik naqad bermaksud menzahirkan dan menampakkan sesuatu. Bukan Zahiruddin, menzahirkan. Baik, kalimah ini pada asalnya digunakan untuk merujuk kepada kerja-kerja profesional, kerja pakar, yang dilakukan oleh pakar mata wang dalam memastikan ketulinan dan kualiti wang dinar dan dirham antara wang palsu dengan wang yang asli lah. Sebab tu kita panggil hadis palsu. Sedangkan pada hakikat dia bukan hadis. Bila sebut kata hadis palsu ni, automatically sebenarnya dia bukan hadis. Tapi kenapa kita panggil juga hadis palsu? Sebab lawan kepada hadis sahih adalah hadis palsu lah. Macam juga wang palsu, pada hakikatnya dia bukan wang. Tapi untuk membezakan dia dengan wang yang tulis, maka perlulah juga dia dinisbahkan sebagai wang palsu. Guna juga istilah wang, pada hakikatnya dia bukan wang. Nah, begitulah juga hadis. Ini saya ingat dulu yang jawab soalan ini, guru dan sahabat kita lah yang hebat itu, iaitu Dr. Kamilin Jamilin dalam buku awal-awal dia tempoh hari. Baik, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala yang meninggal pada tahun 463 Hijrah berkata, perasan tak dalam penulisan bidang pengajian hadis ataupun bidang pengajian Islam, biasanya orang yang menulis kalau dia jenis orang akademik sikit, dia akan nyatakan tarikh mati ulama tersebut. Ini sangat penting, khususnya dalam bidang hadis, untuk memastikan satu dakwaan itu berasas. Contohnya bila ada orang kata, Imam Syafi'i sempat jumpa dengan Imam Ghazali. Macam mana boleh jumpa tu? Sedangkan Imam Syafi'i mati pada tahun 204 Hijrah, 203. Imam Ghazali mati tahun 505 Hijrah. 300 tahun beza. Tiba-tiba ada ustaz ceramah kata, punyalah hebat Imam Ghazali, Imam Syafi'i pun mari jumpa, ambil ilmu daripada dia. Contoh. So, automatically kita tahu benda tu tidak betul. Itu pentingnya bila penulisan ilmiah ni, kita nyatakan tarikh mati, ataupun kalau boleh tarikh hidup, tarikh mati tokoh-tokoh itu. Itu penting. Dia bukan saja letak tu saya saja je bagi cantik kat situ kurungan, tidak tu. Ada dia punya motifnya dalam penulisan ilmiah, khususnya bidang hadis. Baik, Imam Khatib Al-Baghdadi berkata, sebuah ilmu yang paling mirip dengan ilmu hadis ialah ilmu berkenaan mata wang logam dan kritik dinar dan dirham. Keaslian dinar dan dirham tidak diketahui menerusi warna, kehalusan kecerahan noda ataupun ukirannya, tidak juga menerusi saiz yang besar ataupun kecil. Tidak juga nipis dan tebalnya. Seseorang pakar dapat mengetahuinya apabila ia melihat logam tersebut. Ia seterusnya dapat memastikan adakah ia palsu, tiruan, asli ataupun penipuan. Begitu juga kritik hadis. Ia adalah suatu ilmu yang Allah campakkan ke dalam hati seorang pakar setelah sekian lama melakukan penelitian dan kajian. Jadi dia ada unsur bila orang tu terlalu lama dalam bidang dia, ya. Macam Kak Lina lah, dalam bidang farmasi ni dia lama kan. Jadi satu masa tu dia lalu baru jawab apa, dari jauh dia tahu ni ubat sekian-sekian. Dah. Lagi hebat, dia dapat tahu ni ubat berapa lagi dia punya baki dalam botol apa semua. Maksudnya terlalu biasa dengan benda tu secara lazim yang akhirnya datang kepada kita untuk faham konteks perkara-perkara tersebut. Jadi macam hadis ni, walaupun ulama dia macam kita, contoh yang paling mudah lagi lah. Kak Lina punya bidang ni payah juga formasi ni. Bidang contoh yang paling mudah apa dia? Kita baca Quran. Kita ni baca Quran hari-hari.
mulazamah dengan Quran, hari-hari kita baca. Dan kita berusaha meningkatkan kualiti bacaan dengan fasihkan, dengan tajwid, dengan makhraj, dengan betul apa semualah. Tapi dalam masa sama, kita nak baca Quran ataupun dengar Quran hari-hari ni, kita sendiri tu tak pakar lagi tajwid apa semua tu. Cuma nasib baik guna Quranul Karim punya sistem tu, dia dah ada tanda-tanda tajwid tu, kita boleh baca dengan baik. Terima kasihlah pada orang yang menciptanya. Ya. Kalau tanya apa hukum ni, ya tak tahu. Tapi bila suruh baca, insya-Allah sebahagian besar pada kita boleh baca dengan baik. Maksudnya dia tahu sini kena dengun, sini kena panjang, sini kena ni, sini. Tapi tanya ni mat apa ni? Mak silah, pawilah, mak lazim, mak apa tak tahu, mak yang saya kenal mak Romeo jelah. Mak ke. Jadi mat tu panjang ceritanya. Tapi bila suruh baca, majoriti kita insya-Allah boleh baca dengan baik. Kerana sistem tu sudah ditetapkan begitu, ya. Tapi bila kita jadi imam, kita jadi makmum. Ni cerita ni. Ada pakcik-pakcik di sebuah masjid biasa. Dia sendiri tu tak fasih membaca Quran. Dia sendiri tu baca Quran, tapi dia tak fasih. Biasa je lah. Tapi hari-hari dia dengar Quran apa semua. Bila ada orang jadi imam, dia dengar ni, dia boleh rasa ni tak betul ni. Ni tajwid tak betul ni. Ni sebutan tak betul ni. Saya jumpa ya ada individu gitu sampai satu tahap dia tak sanggup solat di surau kawasan taman dia lari solat tempat lain sebab dia tak dia memang berpegang imam tu baca tak betul. Ada dan bila kita pergi dengar jarang-jarang bila betul lah memang ada kesilapan yang agak jelas dari sudut sebutan ya. Kadang-kadang waladhalin tak cukup 6 harakat apa semua benda-benda begitulah. Tapi nak katanya dia sendiri kan suruh baca tak erti. Dia sendiri tu tak adalah boleh baca pun. Biasa juga. Cuma disebabkan dia sentiasa duk dengar, dan dia minat dengar bacaan-bacaan qari-qari yang hebat-hebat ni, menyebabkan dia bila dia dengar orang lain baca Quran dengan nada yang sedikit tak cukup harakat ke, dengung tak kena ke, dah mat tak cukup ke, dia punya bukan rakaat, harakat tukar. Dia punya harakat tu 2, 4, 5, 6 tu. Jadi dia mari rasa ni tak betul ni. Itulah nak dikatakan dalam bidang hadis ni, ulama-ulama hadis ni sampai satu masa tu dia dengar je orang baca hadis, dia tahu ni bukan hadis ni. Ni hadis ni ada masalah ni. Jadi benda tu mari sendiri disebabkan terlalu lama melazimi bidang. Mendarah daging lah kata orang ya, mendarah daging itu. Baik. Naqdul hadis ialah sebuah proses ilmiah yang dilakukan ahli hadis untuk memastikan kesahihan riwayat. Memisahkan hadis sahih daripada hadis lemah. Menjelaskan illah, iaitu kecacatan yang tersembunyi, sekaligus memberikan penilaian jarrah wa ta'dil. Jarrah, bahasa literalnya mencederakan, yakni mengkritiklah. Ta'dil, mengadilkan. Jadi mencederakan dan membaikkan. Begitulah kalau literalnya ya. Jarrah wa ta'dil ni maksudnya individu ni dikritik sama ada dia ni riwayat yang ada nama dia diterima ataupun sebaliknya. Jadi salah satu bidang ilmu hadis menilai individu orang. Jadi ilmu ni jadi macam ilmu mengumpat. Macam ilmu mengumpat, kena mengumpat individu ni. Ni okey tak dia ni? Oh tak okey, dia ni sekian. Siapa tu dia? Jadi ulama hadis ni salah satu ilmu dia, ilmu kena tahu orang punya peribadi. Boleh kita terfikir ada manfaat ilmu macam tu. Tapi tak. Dalam tradisi ilmu hadis, ulama-ulama inilah yang paling tidak disukai ataupun agak tidak selesa lah. Sebab kerja mereka nilai orang, jarrah wa ta'dil. Orang ni okey, orang ni tak okey. Tetapi mereka buat perkara itu untuk menjaga hadis Nabi SAW. Kalau tidak, siapa-siapa pun boleh riwayat hadis ikut suka hati saja. Orang yang jahil sekalipun, orang yang fasik, orang yang barangkali bukan Islam pun boleh mengaku ni hadis Nabi ni. Jadi penting ada ulama-ulama jarrah wa ta'dil ni, jarrah wa ta'dil dia panggil.
jarrah wa ta'dil. Jadi dia kritik, ni tak betul, ni individu ni masa umur dia 20 hingga 30 tahun, oh kalau riwayat dia okey. Masuk umur dia 40 tahun, ada peristiwa berlaku menyebabkan ingatan dia lemah, maka mana-mana riwayat yang ada nama dia automatically diragui. Ada isu di situ. Maka kena nilai balik, kena sembah balik. Very interesting, sangat halus, sangat detail, sangatlah spesifik. Entah siapa yang suka bidang ilmu ini, wallahu a'lam. Sebab itulah tak ramai orang kita, khususnya orang Melayu, ustaz-ustaz kita ni, yang suka nak masuk dalam bidang yang namanya ilmu hadis, ulumul hadis. Jadi tak berapa ramai yang suka. Sebab kena bicara. Dr. Umar Muhammad Nur kata, masa dia mula-mula pergi ke Syria, dia mengaji dengan tokoh ulama hadis di situ namanya Nuruddin Aitar. Syekh Dr. Nuruddin Aitar. Jadi mula-mula dia nak masuk kelas tu, apa yang dia perlu buat? Dia kena hafal 500 nama. Hafal nama orang 500. Apa cerita? Tapi semua 500 tu perawi-perawi hadis belakalah. Dia kena hafal. Kita Ahmad Zainuddin bin Muhammad Zabidi. Muhammad Zabidi bin Abdullah. Abdullah bin tak ingat. Mana kita tahu. Jadi dia ni kena hafal. Syekh ni Imam Bukhari ambil hadis daripada siapa? Guru dia. Guru dia tu ambil daripada siapa? Guru dia tu ambil daripada siapa? Daripada siapa? Daripada siapa? Sebab itulah Imam Bukhari setelah dia balik ke kampung dia di Bukhara tu, dia diuji oleh ramai ulama. Macam mana uji dia? Hadis ni, ambil hadis, campur aduk dia punya sanad, dia punya nama-nama perawi tu, dicampur adukkan. Di macam kalau kita kacuk daun jeruk tu lah. Letak merata, lepas tu kata, minta dia betulkan satu persatu. Hadis ni daripada siapa. Maka Imam Bukhari membetulkan semua riwayat dengan betul, tidak ada satu pun salah. Ni kerja pelik tuan-tuan. Sebab itulah Dr. Kamilin tulis buku Ahlil Hadis Makhluk Asing di Muka Bumi tu. Memang kerja pelik dia orang ni, kerja yang orang lain tak nak buat. Sebab itulah mereka ni, golongan Ahlul Hadis ni agak tidak digemari. Orang fiqh tak apa suka. Orang memang tak sukalah sebab dia kena nilai awak ni okey tak okey. Saya rasa awak tak okey ni. Memanglah awak ni ahli fiqh, tapi dalam bab hadis, awak bukan pakar. Jadi golongan fiqh pun bengkaklah dengan golongan ni. Apa pasal pula ada. Jadi itulah situasi lebih kurang cara bahasa mudah ni. Baik, kita pergi lagi sikit. Matlamat ilmu ini ialah memastikan kesahihan sumber sebuah riwayat yang didakwa berasal daripada Nabi SAW. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, sebenarnya ni dah memang subjek master PhD ni sebenarnya ni. Bertabahlah ya. Saya pun sekadar yang apa yang saya ingat je ni. Tapi kita ada pedoman daripada buku yang bagus, guru yang bagus. Kalau apa-apa berlaku, saya boleh rujuk dia. Dia pun hidup lagi, jadi saya boleh rujuk dia, tak ada isu. InsyaAllah. Baik. Matlamat ilmu ini ialah memastikan kesahihan sumber sebuah riwayat yang didakwa berasal daripada Nabi SAW. Bila satu riwayat, satu perkataan didakwa, ni Rasulullah sebut, ni Rasulullah buat, maka nak pastikan betul Rasulullah buat tu, kena datangkan sanad. Mana riwayat? Riwayat ni kamu ambil daripada siapa? Daripada siapa? Dia ambil daripada siapa? Dia ambil daripada siapa? Bersambung tak kepada sahabat, bersambung tak pada Rasulullah. Yang ni yang kita kata ilmu yang hanya ada dalam Islam, tidak ada pada agama lain, tradisi lain tak ada. Ada 3 ilmu yang hanya ada pada tradisi Islam. Yang pertama, dia panggil apa dia? Nasab. Orang Arab ni, nasab bukan saja nasab keluarga dia, nasab kuda dia pun dia tahu. Kuda ni bakar daripada mana, bakar. Itu dia tahu. Nasab dia panggil. Ilmu nasab. Kita the trees of family lah kan. Kita ingat sampai datuk lah paling maksimum. Moyang lah, adalah ingat sampai moyang. Atas lagi tak tahu dah mari mana.
Rupa-rupanya tengok-tengok, bukan main. Kita punya tok nenek ni, dah panglima-panglima perang juga rupanya. Mungkin ada orang keturunan-keturunan hebat-hebat juga, mana tahu. Begitulah. Yang pertama ilmu nasab, yang kedua ilmu dia panggil ilmu apa dia? I'rab. I'rab apa dia? Ilmu letak baris. Itulah kan ayat-ayat Quran, hadis tak ada baris tu, kita Arab tak ada baris tu. Ilmu i'rab tu memerlukan kemahiran dalam nahwu dan sharaf alil asah. Meletak membaca dengan betul, dia ada kaedah-kaedah, rumus-rumus, teori dia panggil rumusnya apa dia? Sifir dia. Bila harfun jar jumpa dengan isim, maka mesti baris akhirnya di bawah. Fil baiti contoh. Contoh yang paling ringkas. Kalau fil al-bait itu adalah isim, maka kena baris bawah ti. Jadi fil baiti. Dan seumpamanya lah alif lamnya, kalau ada alif lam, kalau tak ada begitu begini. Baik. Sikit lagi dah pergi. Mekanisme kritik ini sangat rumit dan meliputi penelitian aspek sanad dan matan. Sanad apa dia? Kak Lina tu, ngatuk dah tu. Sanad apa dia? Urutan perawi. Ya, chain of narrator. Sebut bahasa Inggeris jadi mudah ya. Cik. Sebut bahasa Melayu jadi payah. The chain of narrator, rantaian perawi, nama-nama perawi-perawi. Matan pula apa dia? Kak Liza? Matan. Apa dia matan Kak Liza? Yang bahasa Melayu itu matan hadis. Teks hadis. Hadis. Kalam ataupun teks hadis lah. Jadi bila sebut kata hadis, yang pertama dia adalah sanad, yang kedua adalah matan. Matan adalah teks, sanad tu adalah the chain of narrator ataupun rantaian perawi tadi. Baik. Mekanisme kritik ini sangat rumit dan meliputi penelitian aspek sanad dan matan sekaligus. Sanad ialah rantaian nama perawi yang menyampaikan hadis tersebut sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang disebut namanya dalam sanad tersebut mesti dikaji identiti dan darjat ketelitiannya dalam riwayat. Selain itu, sanad tersebut mesti bersambung muttasil, yakni setiap perawi mesti terbukti menerima hadis berkenaan daripada gurunya secara langsung. Sebab tu tarikh mati penting. Contoh kita dakwa Imam Bukhari ambil hadis daripada satu orang. Sedangkan bila kita tengok, sebelum Imam Bukhari lahir, hamba Allah ni dah mati lama dah. Jadi mana mungkin dua tu berjumpa? Macam Ustaz Zul bongkarkan kepada kita kisah Rabi'atul Adawiyah dengan Hasan al-Basri. Sebab saya dulu tulis novel Rabi'atul Adawiyah tu 10 tahun dulu. Tak Zul baca kata mengarut banyak ni. Jadi faktanya adalah Hasan al-Basri ketika mana Rabi'atul Adawiyah umur lebih kurang 5 tahun ataupun tak sampai 5 tahun umur lagi, Hasan al-Basri dah meninggal dunia dah berdasarkan tarikh lahir dan wafat masing-masing. Jadi masa bila yang kata dia berjumpa, dia Hasan Basri minta dia jadi isteri lah, apalah, solat di terbang di udara, sejadah solat macam-macam lah. Orang kita minat lah cerita lagu tu nya. Solat di atas air lah, terbang sama-sama. Cerita Superman belakang lah tu. Sebabnya Hasan Basri dengan Rabi'atul Adawiyah Tok Wali belakang. Maka bolehlah buat segala-gala. Hak Rasulullah dengan sahabat tak buat pun mereka boleh buat Tok Wali ni. Ni perspektif Tok Wali orang kita ya. Nampak tak? Maka Rabi'atul Adawiyah ni sahih. Kita masuk situ sikit sajalah. Ada orang letak nama anak Rabi'atul Adawiyah. Apa maksud Rabi'atul Adawiyah? Rabi'ah tu 4. Adawiyah tu nama dia punya klan. Macam Asy-Syafi'i, yakni apa semua tu. Adawiyah tu, yakni zaman Rasulullah pun dah ada apa nama Imra'atun Adawiyah.
clan, nama bani-bani itulah, macam bani apa? Bani Tamim apa semua lah, bukan tanah Melayu ya. Bani Tamim apa semua itulah. Jadi Rabi'ah itulah Adawiyah ni anak keempat daripada keluarga Adawiyah tu. Boleh orang Melayu, anak sulung pun Rabi'atul Adawiyah. Salah ke? Tak salah, tak haram. Cumanya tak kena cara lah. Kena tempat dia tu tak kena. Rabi'ah. Tunggulah anak nombor 4 baru letak Rabi'ah. Baik. Tengok tu, baris nombor berapa tu? Selain itu, sanad tersebut mesti bersama tadi. Matan pula ialah kandungan kata-kata yang terdapat dalam hadis. Teks ataupun semua teks. Tapi matan ni dialog ataupun kita katakan kata-kata yang bersifat yang dinisbahkan sebagai kata-kata Rasulullah ataupun kata-kata sahabat berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli hadis perlu memastikan setiap kalimah yang disebut adalah seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perubahan, pengurangan ataupun penambahan sedikit pun. Zaman tu tak ada recorder, tak ada telefon rekod, tak ada live Zoom, tak ada YouTube, lagu mana lagi. Nah, Fadilatul Syekh guru kami Dr. Basit hari ni hari-hari mengajar 2 tahun. Setiap subuh tak berhenti. Aku nak bangun sembahyang subuh pun lagi. Dia hari-hari kuliah. Dah, maksudnya kita nak jemaah tu adalah hari-hari tak berapa rajin tu. Dia ni Allah dahsyatlah. Itu tu ya. Memang dahsyat sungguhlah. Hafizahullah taala, semoga Allah taala rahmati dan panjang umur dia dan pemudahkan usia dia. Dan kita doakan supaya dia mendapat tempat yang sepatutnya lah. Saya lama berdoa supaya dia ni ada rezeki sepanjang hidup dia. Nama naik dah hari tu, nyari dah. Untuk jadi mufti satu masa nanti. Paling tidak ya. Semoga bila dia naik tu banyak perubahan yang dia boleh buat. Dia ikut apa nama sahabat dia. Saya bersamahah Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri Mantan itu. Baik. Tapi itulah negara ke Malaysia ni, begitulah keadaannya. Baik. Jadi pada asasnya nak pastikan satu riwayat tu kalau sebut ini kata-kata Rasulullah, maka nak pastikan tidak ada penambahan, pengurangan walaupun sedikit pun. Pada asasnya begitu. Ini tidak kerja mudah ni. Ini satu kerja yang sangat perlukan kesabaran tahap tinggi. Memerlukan ketelitian. Memerlukan satu kehalusan yang luar biasa. Sebab itulah orang tak minat belajar hadis ni. Dia minat belajar apa dah? Minat belajar qasidah, nyanyi, bergendang. Settle masalah. Mudah-mudahan. Nah, ya nana, ya banana, apa semua itu gini, dah. Balik, selesai masalah. Gembira belaka. Ngaji hadis, ni apa Nabi kata. Ya apa Nabi kata. Apa sahabat kata. Apa ulama ni kata. Banyak ustaz. Kita ni nak beramal je. Betul lah. Tapi insya-Allah bila kita beramal dalam keadaan mengetahui asas sumber satu amalan, dia punya nikmat dan kemanisan luar biasa. Contoh bila kita akan takbir Allahu Akbar. Kita tak gitu. Kita tahu kita akad takbir tu ada riwayat hadis yang mana betul-betul Rasulullah kata akad tangan setentan dengan bahu, telapak tangan tidak terbuka, tidak tertutup dalam keadaan sedang-sedang. Jadi bila kita Allahu Akbar, kita tahu ni ada hadis Nabi. Oi lah, ini dia punya feeling. Setiap bila kita letak sedekap, kita tahu ada hadis. Dan kalau kita pegang mazhab Syafi'i secara asasnya, kita tahu ulama mazhab Syafi'i memilih hadis bahawa bersedekap itu dalam keadaan di antara pusat dan dada, tengah-tengah pegang kejap-kejap. Oi. Lain feeling, memang lain feeling dia. Berbanding orang tanya, ni belajar mana? Tahu ikutlah mana ada. daripada muda sampai tua ikut. Jadi feeling maksudnya penghayatan kita itulah berbeza ya. Baik, kita pergi sikit lagi.
Akar sejarah ilmu ini dapat ditelusuri hingga generasi pertama umat Islam. Para sahabat Nabi sering kali berusaha memastikan kesohihan hadis yang mereka dengar daripada sesama mereka. Motif tindakan tersebut bukan kerana keraguan, akan tetapi sekadar untuk lebih memastikan maklumat yang didengar. Pada zaman tabi'in, bila tabi'in? Zaman selepas sahabat. Nah, generasi selepas sahabat. Tabi'in ini generasi yang sempat jumpa dengan sahabat tapi tak sempat jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikira-kiranya mereka ini anak murid kepada para sahabat. Anak murid kepada anak murid Rasulullah, yakni sahabat. Tapi di sana ada peristiwa yang istimewa. Az-Zubair ibn al-Awwam, antara sahabat yang diislamkan oleh tabi'in. Dalam satu tulisan Ustaz Abdullah Bukhari Al-Hafiz, dalam buku dia yang mana tu, menarik tajuk dia letak. Sahabat diislamkan tabi'in. Apa cerita dia? Ketika mana hijrah Ja'far bin Abi Talib At-Tayyar, dia kemudian wafat ataupun syahid di Mu'tah. Bukan Mu'tah di Jordan tu, yang terpotong tangan apa semua. Rasulullah kata tengok, isna'u li ali Ja'far, itu pergilah buat makanan untuk Ali Ja'far, tu hadis yang masyhur kan. Jadi Ja'far ni sebelumnya mengepalai hijrah beberapa orang sahabat ke mana? Ke Habsyah. Jadi An-Najashi kemudian telah masuk Islam. Kemudian kafir Quraisy telah hantar dia punya wakil untuk nak hasut Najashi supaya hantar baliklah gerombolan yang hijrah ni. Nah, kemudian Najashi pun nak tanya macam-macam kat dia. Kamu kenal tak Muhammad? Siapa dia? Gini. Last kali kafir Quraisy ni ketika itu, dan orang tu tak silap saya kena cek balik ya, Az-Zubair ibn al-Awwam. Masa tu dia tak Islam lagi. Maka dia telah didakwah oleh An-Najashi. Kamu tahu tak Muhammad ni siapa? Gini. Akhirnya dia masuk Islam dulu situ. Bila dia balik itu, dia jumpa dengan sahabat, dia jumpa dengan Rasulullah. Jadi dia telah jadi sahabat. An-Najashi ni tabi'in. Sebabnya sepanjang hidup Najashi, walaupun dia pernah, Najashi nama gelaran macam raja, Fir'aun apa semua tu, nama sebenarnya saya tak ingat. Najashi ni yang kita masukkan tadi, Raja Habsyah yang saleh tu, maknanya walaupun dia Kristian sebenarnya dia monotis. Dia Kristian ni sebenarnya ada mazhab yang monotis ya. Bukan semua mazhab Kristian terima 3 dalam 1 tu, yang kemudian baru jadi arus perdana. Jadi Najashi ni telah masuk Islam dan mengislamkan. Dia ni kira tabi'in sebabnya dia tak pernah jumpa Rasulullah. Jadi sangat istimewa lah peristiwa ini ya. Bagaimana tabi'in mengislamkan sahabat. Baik. Okey, katanya lagi apa dia tu? Motif tindakan tersebut ataupun para sahabat Nabi sering berusaha memastikan kesohihan hadis yang mereka dengar daripada sesama mereka. Pada zaman tabi'in, metod kritik hadis semakin berkembang seiring kekacauan politik, yakni fitnah, khususnya kita sebut tempoh hari daripada pasca pembunuhan Uthman ibn Affan. Uthman dibunuh kerana fitnah yang dilancarkan oleh kaum munafik daripada dalam Islam sendiri, bukan dibunuh oleh orang luar Islam ya, mengakibatkan fenomena penyebaran hadis palsu. Bila politik dah berpecah, dah ada puak-puak, masing-masing nak cari endorsement untuk puak masing-masing ataupun parti masing-masing dalam istilah moden kita, maka mereka mulalah mencipta hadis-hadis palsu, khususnya golongan penyokong ataupun pentaksub ataupun ekstrim kepada Ali, yang kemudian menjadi Syiah lah. Maka mereka lah hadis-hadis palsu. Contohnya apa dia? Disebutkan Rasulullah kata apa dia? Ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku ni adalah kota bagi ilmu dan Ali lah pintunya. Tu okey lagi. Tapi ada yang teruk tu sampai Ali ni sama level dengan Tuhan apa semua macam-macam. Itu yang kita kata rosak akidah berasal daripada hadis palsu tu. Golongan sufi
tarikat yang sesat ataupun yang melampau pun biasanya akan berpegang ataupun berdiri beramal di atas hadis-hadis palsu. Kebanyakannya memang dibuktikan begitu. Baik, kita tengok sikit lagi. Ini menyebabkan fenomena penyebaran hadis palsu dalam kalangan masyarakat. Untuk memastikan sesebuah hadis, para ulama meminta disebutkan rangkaian sanad yang menghubungkan penyampai hadis tersebut dengan Nabi SAW, lalu mengkaji identiti dan status kejujuran setiap orang yang disebut namanya dalam sanad tersebut. Itu dia punya tradisi. Baru muncul. Sebab apa? Zaman sahabat tak ada masalah. Semua sahabat sampai ada Anas bin Malik sebut, kami tak erti dusta tu apa. Berdusta tu apa kami tak tahu apa. Punya generasi sahabat ni terjaganya mereka. Tak mungkin mereka berdusta. Tapi generasi selepasnya, khususnya selepas fitnah Uthman tu, bila kata Nabi kata begini, nanti dulu kamu ambil daripada siapa? Ambil daripada dia ni munafik. Jadi nyatalah hadis ni tak boleh pakai. Begitu. Baik, tengok nama banyak tu. Tradisi keilmuan ini seterusnya diwariskan dan dikembangkan dari generasi ke generasi. Ilmu ini mencapai tahap kematangan pada abad ketiga Hijrah. Awal tu ya, abad 3 Hijrah. Ilmu ini sudah mantap, sudah mempunyai sistem yang tersendiri. Bukannya zaman moden ni, cuma dia tak sampai ke alam Melayu, tu masalahnya. Sebab Islam yang sampai ke alam Melayu, Islam sufi, Islam tasawuf, Islam zikir. Bukan Islam ilmu tafsir, ilmu hadis. Ya tak begitu. Memang takdir Allah menjadikan begitu. Menyebabkan ilmu hadis ni sangatlah terkebelakang. Jadi katanya tradisi ilmu ini seterusnya diwariskan dan dikembangkan dari generasi ke generasi. Ilmu ini mencapai tahap kemenangan pada abad ketiga Hijrah, iaitu 9 Masihi. Antara tokoh hadis pada masa itu ialah Syu'bah bin Al-Hajjaj, Sufyan bin Sa'id Al-Thawri. Sufyan Al-Thawri ni pun ada mazhab fiqh di sendiri. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Kemudiannya Abdul Rahman bin Mahdi. Ni semua jago-jago hadis yang luar biasa ya. Gunung-gunung dalam ilmu hadis. Kita kenal Imam Malik, Imam Maliki pula. Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tu pun tak kenal nama sebenar. Bila sebut imam-imam hadis, lagilah tak kenal. Baik, apa lagi tu? Ahmad bin Hanbal. Ni kebetulan ada mazhab kita kenal lah. Ali Ibn Madini, ni luar biasa ni. Ali Ibn Madini antara tokoh hadis yang luar biasa, yang sangat hebat. Kemudiannya Yahya bin Ma'in, ni juga antaranya. Dan lain-lain. Ilmu ini mencapai zaman keemasan apabila disempurnakan oleh Al-Bukhari, ataupun nama sebenarnya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Muslim bin Hajjaj yang ni anak murid dia. Abu Zur'ah, Abu Dawud As-Sijistani, Abu Hatim Ar-Razi, At-Tirmizi, dan ramai lagi sebenarnya. Nak katanya antara ilmu terawal yang diberi penekanan oleh para ulama Islam adalah ilmu dalam bidang hadis ni. Cuma kemudian dia menghadapi kemeruduman. Pada masuk tahun 500 Hijrah, dia merudum. Tidak ada lagi tokoh-tokoh besar dari ilmu hadis. Bila ilmu hadis merudum, berdasarkan tesis ni ni ada dia punya pernyataan dalam tesis saya baca ni oleh Dr. Umar juga. Bila ilmu hadis menurun, yang bangkit ilmu apa? Golongan sufi. Itu ceritanya. Dan ketika itulah di Mekah tu, ulama-ulama hadis, ulama tafsir tak ramai. Yang ramai di Mekah ketika itu adalah ulama-ulama sufi, tarikat, apa semua begini. Sedangkan ketika itulah ulama-ulama alam Melayu baru nak belajar, ambil ilmu Islam, jadi ulama, datang ke Mekah. Maka takdir Allah, mereka berguru dengan guru dalam bidang tasawuf, apa tarikat begitu-gini, bawa baliklah ke Nusantara. Jadi tak peliklah. Suasana tu, zaman tu membentuk begitu. Sebab itulah di alam Melayu kita ni, ilmu hadis seakan-akan tidak
muncul dan tidak diberi perhatian yang besar oleh para ulama alam Melayu kita yang begitu ramai. Baik, kita baca satu perenggan lagi, kita berhenti buka soalan sebab nampak lepel dah belakang. Boleh? Baik, mereka ialah tokoh-tokoh yang sangat ajaib dalam hafalan. Bayangkan, Imam Bukhari hafaz 100,000 hadis. Sebab tu dia panggil Amirul Mukminin fil hadis, ya. 100,000 hadis tu, ingat betul-betul, bukan teks sahaja, tapi sekali dengan, bukan matan, yakni teks sahaja, tapi sekali dengan sanad. Yakni kalau satu sanad tu ada 10 orang, maka 100,000 tu dia kena hafal satu-satu jalur sanad dengan tidak boleh tertukar antara satu sama lain. Contoh satu hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ni hadis yang sangat hebatlah. Siapa yang berdusta atas nama Nabi SAW, maq'adahu minan nar, tempat-tempat dia dalam api neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang sengaja berdusta atas nama Nabi lalu sandarkan kepada Nabi SAW, maka maq'adahu minan nar, tempat-tempatnya dalam api neraka. Hadis ni ada 70 turuk ataupun jalan sanad. Maksudnya dia berkembang sampai ke zaman Nabi SAW, ada 70 orang sahabat yang riwayat. Jadi ulama ni, dia kata ulama-ulama hadis ni, semua 7 jalur tadi dia kena hafal. Jadi ni kerja apa ni tuan-tuan? Kalau bagi 2,000 sebulan pun tak ada kita nak hafal nama orang belakang. Siapa ingat nombor telefon suami masing-masing? Nombor telefon. Mana ingat zaman ni? Dulu-dulu zaman telefon rumah, kita ingat nombor telefon rumah ni. Sejak ada smartphone ni, tak ada orang ingat telefon dah. Kalau ni mati sudah, nak telefon orang, tak ingat nombor. Nombor suami isteri masing-masing tu tak ingat. Zaman bercinta dulu bukan main lah ingatnya. Segala nombor ingat. Nampak tu? Tapi ulama hadis ni dia kena hafal nama tu daripada siapa. Kalau kata satu hadis tu ada 70 jalan tu, turuk dia panggil, turuk isnad tu, dia kena hafal satu-satu. Tanpa bertindih dan tanpa bertukar antara satu sama lain. La haula wala quwwata illa billah. Yang ni yang saya kata, kalau orang faham sungguh khidmat ilmu, khidmat ulama hadis, maka kita tidak akan mengambil enteng lah, mengambil enteng tentang di sebalik hadis sampai pada kita yang Sahih Bukhari baru siap terjemah oleh apa nama Jakim itu atau usaha mantan menteri, di sebalik 8,000 riwayat tu pengorbanan yang cukup luar biasa oleh Imam Bukhari di situ, ya. Imam Bukhari rahimahullah taala sampaikan Imam Abdul Hasan An-Nadwi, Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi, tokoh ulama zaman moden ni, jadi ke mana dia menjadi pengarah kepada OSIS, tempat Afifi Al-Akiti tu ada hari ni, Dr. Afifi Al-Akiti, Oxford Center of Islamic Studies. Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi daripada India, bahasa Inggeris dia power, bahasa Arab power, maka dia telah diberi peluang untuk jadi pengarah di situ. Dia telah buat satu seminar tentang Imam Bukhari. Dia buat di Bukhara, di kubur, di kawasan penempatan tempat Imam Bukhari punya kubur dekat Rusia tu lah. Dan ketika itu dia panggil semua ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, termasuk Qardawi, ada Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, ni semua ulama-ulama hebat dunia ni pergi berkumpul bincang sumbangan Imam Bukhari, dan semua ulama menangis ketika itu bila mengenangkan sumbangan Imam Bukhari yang luar biasa. Sampaikan mereka kata semua ulama yang datang selepas zaman Imam Bukhari semuanya terhutang budi kepada Imam Bukhari. Kalau tidak kerana dia bertungku lumus, berjalan kaki berminggu-minggu ambil satu hadis riwayat saring dalam kitab-kitab dia, maka tidak ada kualiti yang disebut sehinggakan kitab yang kedua tersahih selepas daripada Al-Quran. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Saya pun beramai-ramai. Itu sumbangan para ulama hadis.
Kalau tuan-tuan dengar Dr. Kamilin cerita zaman awal-awal dia muncul dulu tentang kehebatan ilmu ulama-ulama hadis ni, oi, sampai kita rasa mereka ni makhluk asing, betul lah, memang makhluk yang pelik. Sebab tu mereka kawan tak ramai, mereka duduk dalam rumah dia, mereka duduk, mereka memang macam tu. Kalau tak, hadis-hadis ni takkan kita dapat kecapi pada hari ini. Baik. Jadi penutupnya pada hari ini, mereka ialah tokoh-tokoh yang sangat ajaib dalam hafalan, ketelitian dan kefahaman terhadap sunnah Nabi SAW. Mereka memiliki kepakaran yang tinggi dalam menilai dan menyaring hadis-hadis sahih daripada yang lemah. Mereka mengkaji setiap kalimah, bahkan huruf yang terdapat hadis untuk memastikan kesahihannya. Imam Ibn Hibban berkata, andai salah seorang daripada ahli hadis ditanyakan berapa bilangan huruf yang terdapat dalam sebuah hadis, nescaya ia akan dapat menjawabnya. Allahu Akbar. Sampai tahap tu sekali teliti. Digambarkan ketelitian itu sampai tahap tu, ya. Andai ditambah huruf alif atau waw sekalipun, nescaya ia akan mengeluarkannya dengan mudah dan menjelaskannya dengan jujur. Maksudnya tidak berlaku tahrif, penyelewengan. Peluang untuk nak seleweng hadis sahih ni hampir mustahil. Sebab semua duduk dalam kepala otak mereka. Ada satu kisah yang masyhur, tapi ulama mana? Imam Abu Hatim Ar-Razi ataupun Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Dia anak dengan ayah ni sangat hebat, ya. Tapi saya tak silap ulama zaman ni lah. Saya nak cerita pun dia payah sebenarnya. Maksudnya, ketika dia nak wafat tu, jadi ulama-ulama lain mari ziarah dia, dia nazak, ya. Jadi nak talqin. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Jadi ulama-ulama lain segan nak pergi talqin pada dia sebab dia tu mursah. Jadi nak pergi talqin la ilaha illallah, macam segan. Jadi apa mereka buat? Mereka baca sanad hadis tadi tu. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Mereka baca sanad an si fulan an si fulan an si fulan an si fulan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Mereka pun senyap. Lepas tu mereka ulang balik. An si fulan 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 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal laqinu mautakum. Tiba-tiba dia sambung la ilaha illallah. Lepas dia mati. Sampai tahap tu. Nak ajar macam kita, sunnahnya bila orang nak mati laqinu talqin ni, bukan baca talqin lepas mati panjang-panjang lebar tu. Tak ada isu lah yang tu itu. Tapi talqin dalam hadis yang ni, kalau kita baca apa nama dalam Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Kitabul Janaiz tu, laqinu mautakum, di situ bermaksud talqin tu kita ajar la ilaha illallah. Ajar la ilaha illallah dengan nada yang lembut dan slow. Kemudian kita nampak mulut dia bergerak lebih kurang tu, kita berhusnuzon, dia sebut dah lah. Tapi kemudian dia meracau pula, dia sebut benda-benda lain gitu gini. Kemudian kita ajar pula la ilaha illallah. Sebab apa? Kita nak man akhiru kalamihi qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah dakhala jannah tu. Nah, tapi Imam Nawawi kata yang mengajarkannya tu moleknya jangan saudara-saudara dekat dia. Itu konteks Imam Nawawi, pandangan dia. Sebab apa? Imam Nawawi kata dikhawatiri orang bersangka buruk, dia sedang mengecek harta pusaka. Jadi kalau boleh, sebab dia duk bisik-bisik kan, dia seorang dengar. So kawan tu pun mati. Dia kata, contohnya kalau ayah dia ke, ayah telah kata pada saya, harta semua untuk abang belaka. Sebab dia seorang dengar. Jadi Imam Nawawi kata kalau boleh yang ajar tu orang yang tidak ada kepentingan atau imam apa-apa. Tapi sebenarnya pada saya itu pandangan Imam Nawawi lah. Kalau yang nazak tu orang yang dekat dengan kita, of course kita lah yang nak talqinkan dia. Takkan nak bagi orang lain. Itu khidmat kita terakhir untuk dia kan. Begitu. Baik, sikit lagi tu kita perhabis peringkat ini. Andai ditambah huruf alif tadi,
Kalau bukan kerana mereka, nescaya hadis-hadis akan pupus dan hilang. Ahli bid'ah dan kesesatan akan bermaharaja lela. Nampak? Sebab itulah golongan yang cenderung pada ilmu hadis ni tidak disukai. Memang tidak disukai. Sebab apa? Tidak, orang lain yang ngarut-ngarut ni tidak boleh bermaharaja lela. Bayangkan kalau Malaysia ni tidak ada lah ustaz-ustaz kita yang muda, yang tua, yang dalam bidang hadis ni, tuan-tuan. Sebenarnya dah lama dah benda tu. Cuma zaman tak ada media ni, kita akses kita masih lagi terhad. Zaman ni media terbuka ni, segala benda, segala dewa sayap labuh keluar. Dewa sayap labuh, hayat segama, semua keluar. Faham ke tidak tu? Bermaksud cerita-cerita mengarut habis licin keluar. Cerita terbang sana, terbang sini, roh sana, roh sini, cahaya keluar situ, cahaya keluar sini, mimpi tu, mimpi ni. Semuanya out of context daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bayangkan kalau tak ada lah orang yang macam yang kita kenal lah, yang agak vokal, kritikal, menegur apa semua tanpa memikirkan risiko periuk nasib masing-masing lah. Maka apa yang jadi? Kita tak ada alternatif lah. So kita ada satu hala, satu sumber saja dan kita tidak boleh buat perbandingan. Nampak tak? Baik, kita berhenti situ insya-Allah. Nampak bateri pun makin weak dah belakang ni. Kita berhenti situ insya-Allah. Kita cuba pada next kita cuba awal lagi lah insya-Allah. Paling dapat 9 suku dah. Memang 11.30 ni memang mungkin ada yang tak makan nasi pun lagi. Ustaz lah tu yang tak makan nasi tu. Itulah sebenarnya nak cakap yang tu. Faham. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Sudi juga ajak kami walaupun lewat sikit. Terima kasih banyak. Jadi dah 10.18. Kita akhiri dengan tasbih kafarah Ustaz. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Orang lain tidur belakang dah kan ni? Apa dia Ustaz? Orang lain ulit tidur belakang dah kan ni? Ada Ustaz. Awal lagi ni. Ada. Ada yang angkat tangan kan. Tak dapat nasi tak apa Ustaz. Dia sambil-sambil Terima kasih bergolek. lah Ustaz. Wah, Asma tu ada soalan tu angkat tangan. Sambil-sambil bergolek. Tertekan. Oh, tertekan. Maaf. Tertekan. Sambil-sambil bergolek atas katil ni, jera ni. Duduk kat kursi ni. Ustaz, terima kasih Kak banyak. Masya-Allah, kita Ivy. boleh awal sikit lah pada sesi sebelumnya. Kak Ivy soalan Maaf, lewat hari ni. kelas minggu depan Ustaz. Kak Ivy soalan. Baik. Tak sempat ni soalan kan? Tak sesuai ni. Panjang pula ceritanya. Ustaz lapar dah tu. Masih lambat. Masih lambat. Baik. Okey, saya keluar dulu ya. Terima kasih Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Sama. Terima kasih semua. Ya, So, Sama-sama. terima kasih. Sekarang Kak Syida di off-kan ayah Liza ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.